Baik, kita mulakan surah Yasin mulai daripada ayat 1. Surah Yasin mulai daripada ayat 1. Surah Yasin surah yang ke-36 dan ayatnya ada 83 ayat. Kita mulakan dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yasin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka, bahwasanya engkau. Lamina, sungguh daripada. Al-Mursalin, orang-orang yang diutus. Ala, atas. Siratin, jalan. Mustaqim, yang lurus. Tanzil, turun. Al-Aziz, dari yang maha gagah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-6. Litunzira, supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma, tiada. Unzira, telah diberi ancam ia. Aba'uhum, oleh bapa-bapa mereka. Fahum, maka mereka. Ghafilun, orang-orang yang lalai. Baca semula. Surah Yasin. Surah Yasin adalah surah yang terkenal, terutama di kalangan masyarakat kita. Apa saja acara biasanya baca Yasin. Nak hajat, Yasin. Sakit, mati, Yasin. Dan pendek kata, mereka jadikan surah Yasin ini sebagai surah tangkal, surah azimat. Terkadang dijadikan surah ini sebagai tangkal. Jadi, itulah yang masyarakat kita menjadikan surah Yasin hanya semata-mata itu. Dan mereka tidak mahu memahami isi kandungan surah Yasin ini. Sebab itu, kenapa orang-orang kita selalu yang bawa Yasin pergi Mekah. Bila pemeriksaan ada surah Yasin, surah ini dicampakkan dalam tong. Kenapa? Sebab mereka tak mahu
Quran ini dicerai-beraikan. Ya. Jadi semua surah ini mulia. Ya, bukan surah Yasin saja, tapi semua surah mulia. Jadi, ya, oleh itu, ya, banyak mereka hanya baca Yasin pertama dapat pahala atau nak jadikan sebagai hajat dan sebagainya. Bukan nak memahami isi kandungannya, nak memahami apa-apa perjuangan dalam surah ini. Sebab itu, ya, dengan kita memahami isi kandungan ini atau mentadaburkan Al-Quran surah Yasin ini, ya, sudah tentu kita akan dapat menilai, ya, sejauh mana diri kita, ya, percaya terhadap surah Yasin ini. Adakah sekadar macam mana masyarakat kita lakukan, atau kita lebih daripada itu? Ya. Baik, semak semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yasin. Allah lebih mengetahui maksudnya. Itulah kalimah yang kita serahkan maknanya, ya, pada, ya, Allah Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui akan maksud, ya, surah Yasin ini. Dan dia adalah huruf muqatti'ah. Huruf muqatti'ah ni huruf potong. Macam kita kata alif lam mim ra, Yasin, kaf ha ya ain sad. Itu semuanya adalah huruf muqatti'ah. Huruf potong, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ya, dia bukan nama. Ya, itulah yang sahih, yang jelas kesahihannya. Ya, ia bukan nama. Ya, sebagaimana orang katakan Yasin itu Muhammad. Muhammad itu Yasin. Ini bukan. Ya. Yang sahihnya dia bukan nama. Bukan nama seseorang. Tapi ia adalah huruf muqatti'ah. Ya, jadi kita banyak salah faham. Kita mengatakan Yasin itu adalah, ya, nama Muhammad. Itu silap, ya. Bukan nama seseorang. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Mana dalam Al-Quran ini mengandungi keajaiban-keajaiban, ya, mengenai tentang, ya, nahunya, sarafnya, dan segala tata bahasa yang ada dalam, ya, Al-Quran ini. Ya, cukup mengagumkan. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya bahwasanya engkau ni Nabi. Sungguh daripada orang-orang yang diutus. Jadi Nabi SAW adalah salah seorang daripada kalangan orang-orang yang diutus oleh Allah SWT. Ala sirati mustaqim. Atas jalan yang lurus. Yaitu jalan para Nabi sebelum Nabi SAW. Yang membawa risalah tauhid dan juga petunjuk. Tanzilal Azizir Rahim. Turun dari Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Penyayang. Itu Al-Quran ini datang daripada Allah. Allah yang bersifat Aziz, Maha Gagah. Allah yang bersifat Rahim, Maha Penyayang. Litunzira kama ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau beri ancam akan kaum tiada telah diberi ancam ia oleh bapa-bapa mereka, maka mereka orang-orang yang lalai. Jadi kedatangan Quran ini, ia memberi peringatan, ya, kepada kaum yang tidak datang peringatan atau ancaman, ya, kepada mereka. Juga, ya, bapa-bapa mereka pun tidak datang, tidak didatangi oleh pengancam. Maksudnya, sejak zaman Nabi Ibrahim, Ismail, lepas tu Mekah tak ada lagi nabi-nabi. Ya. Di Mekah ni tidak ada nabi-nabi, atau kita sebut, ya, penduduk-penduduk Mekah ni tidak diturunkan nabi-nabi lagi. Jadi zaman itu zaman kekosongan. Ya. Berapa kurun, ya, lamanya mereka tidak punya nabi yang untuk memberi peringatan atau pengajaran. Sebab itu
tawaf mereka dah tunggang langgang. Sebab apa? Tak ada pimpinan yang sebenar. Mereka tawaf, masih ada tawaf tapi keadaan telanjang. Dan zikirnya dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ya, yang asalnya Kaabah bersih daripada berhala, dah penuh dengan berhala. Sampai dikira sampai 360 berhala banyaknya. Jadi ya, hal ini ya sudah merosakkan keadaan kesucian agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi kepada Bani Israel ya, banyak diturunkan nabi-nabi. Ya. Sampai nabi yang akhir kepada Bani Israel ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Isa pula ya, diturunkan untuk Bani Israel. Dan ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 500 tahun lebih. Lebih ada lebih, ya, 500 tahun lebih. Jaraknya, ya, 500 tahun lebih. Ya, ada ke orang hidup 500 tahun? Tak ada. Ya, tapi jarak lamanya antara Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim, ya, ribuan-ribuan tahun. Tak ada siapa yang nak memberi peringatan kepada ya, kaum Quraisy ini. Sebab itu, ya, Kaabah dah tak rupa Kaabah. Dah tak suci. Dah tak ada kesucian Kaabah atau Masjidil Haram itu lagi. Ya, berhala dah ada di sana sini. Ya, mereka dah tawaf, dah tak mengikut syariat lagi. Sebab dah tak ada pemimpin. Sebab itu, kedatangan Nabi untuk memberi ancam atau memberi peringatan kepada kaum yang ya, tidak ada diancam oleh bapa mereka. Maknanya bapa-bapa mereka pun ya, tak ada siapa yang memberi peringatan ataupun ancaman. Fahum ghafilun, maka mereka orang-orang yang lalai. Jadi keadaan kaum itu kaum yang sudah lalai daripada syariat Allah Ta'ala. Yang mereka ikut, yang mereka ya, atur, semuanya mengikut hawa nafsu. Jadi syariatnya mengikut hawa nafsu mereka. Ya. Contohnya korban. Korban masih ada. Ya. Zaman musyrikin korban masih ada. Sebab korban ini kan sunnah Nabi Ibrahim. Masih ada. Tapi sampai satu peringkat dah tak korban binatang lagi. Ya, dah korban orang pula. Jadi ada ya, undian. Pada satu tahun tu ada undian. Ya, nama-nama yang akan tercatat untuk dikorbankan atau diundi untuk dikorbankan. Jadi termasuklah bapa Nabi SAW ya, orang yang tercatat untuk dikorbankan tahun itu. Tetapi Allah ya, telah mengambil lebih dahulu sebelum dikorbankan. Ya, itulah cerita mengenai tentang syariat. Ya, orang-orang musyrikin hanya mengikut hawa nafsu mereka, bukan mengikut pimpinan rasul-rasul mereka. Sebab mereka dah jauh daripada ya, pimpinan rasul. Tak ada siapa yang datang nak memberi peringatan. Itulah datangnya Nabi SAW. Ya, untuk ya, menerangkan tentang syariat yang murni, ya, yang benar-benar bersih daripada segala perkara-perkara syirik. Baik, sambung ya. Lakot demi sesungguhnya. Hakko telah patut ia. Telah patut ia. Al-Qaulu oleh perkataan. Ala atas aksarihim kebanyakan mereka. Fahum maka mereka la yu'minun tidak mereka beriman. Inna sesungguhnya kami. Sambung ya. Sesungguhnya kami ja'alna telah kami jadikan
pada a'naqihim, leher-leher mereka. Aglalan, belenggu-belenggu. Fahia, maka ia, ila, kepada, al-azqani, dagu-dagu mereka, dagu-dagu. Fahum, maka mereka, mukmahun, orang-orang yang terengadah. Baik, saya masuk mula. Lakon. Demi sesungguhnya, haqqal qaulu, telah patut ia oleh perkataan. Telah patut ia oleh perkataan. Dalam braket, ketentuan Allah. Dalam braket ketentuan Allah. Ala aksarihim, atas kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka beriman. Jadi begitulah, berlaku kepada ketentuan Allah kebanyakan mereka. Tidak mereka beriman. Jadi kat dunia ini, yang ramai bukan yang beriman. Yang ramai tidak beriman. Umat Islam ramai, kata Nabi, pada akhir zaman. Tapi laksana buih di laut. Ibarat buih. Jadi apa arti buih? Sesuatu yang tidak dapat dihargai. Yang kita hargai air, bukan buih. Buih tak ada artinya. Artinya, umat Islam ramai, tapi jiwanya kosong. Tidak ada pengisian ilmu agama. Jadi diibaratkan sebagai buih. Ramainya seperti buih. Begitulah ketentuan yang kita lihat. Sebab itu, jangan kita ikut yang ramai. Mungkin yang ramai itu menyesatkan. Dan golongan Nabi, dia tidak ramai. Golongan Nabi, sedikit, kecil, dia tidak ramai. Inna ja'alna fi agnakim aghlalan. Sesungguhnya, telah kami jadikan pada leher-leher mereka aglalan, belenggu-belenggu. Fahia ilal azqani, maka mereka kepada dagu-dagu. Fahum mukmahun, maka mereka orang-orang yang tengadah. Bayangkanlah, kalau seandainya leher ni diikat dengan rantai, dililit dengan rantai. Bila dililit dengan rantai, apa jadi pada dagu kita? Dagu kita akan terdongak begini. Ini rantai terdongak. Itu tengadah. Mana tak boleh nak tunduk. Macam itulah keadaannya. Manusia ini, diibaratkan sebagai dah ada leher terbelenggu. Tak boleh nak menundukkan kepalanya. Jadi orang begini, bolehkah dia nak menunjukkan tanda hormat, tanda sujud? Tak adalah. Orang yang memberi hormat biasa nak tundukkan kepala, sujud, rukuk sedikit. Ini dah, leher dah tengadah, ke atas kepala. Jadi macam itulah kedudukan dia. Manusia-manusia yang tidak beriman diibaratkan seperti orang yang sudah dirantai leher-leher mereka. Tapi besok di akhirat akan berlaku, mengikut dalam Quran, mereka dirantai, leher-leher mereka dirantai, padahal tak dirantai pun boleh. Tapi disitulah nak
menghinakan sehina-hinanya manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul di dunia. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. Waja'alna, dan telah kami jadikan min baini aidihim, min daripada baini aidihim ni hadapan mereka. Ya. Biasa rangkapan baini aidi tu ingatkan tu hadapan. Daripada hadapan mereka syaddan. Kita letak mana ada sekatan. Wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka sadda, ada sekatan. Itu biasa kalau makna hadapan, ada makna belakang. Khalfi, belakang. Jadi baina aidi, itu dengan makna hadapan. Wa agsaynahum, lalu telah kami tutup. Lalu ada dia, cari makna yang lebih cantik lagi. Tak ada lain yang lebih cantik lah nampaknya. Maka telah kami tutup akan mereka. Ada makna lain, selubungi. Ya? Selubungi, itu tak apalah, kita letak mana. Ya, lalu telah kami tutup akan mereka. Fahum, maka mereka la yubsirun, tidak mereka melihat. Wasawa'un, dan sama sahaja. Alaihim, atas mereka. Anzartahum. Hamzah atas a tu, itu mana sama ada. Anzartahum, telah engkau beri ancam akan mereka. Telah engkau beri ancam akan mereka. Amlam, atau tidak. Tunzir, engkau beri ancam hum, akan mereka. Engkau beri ancam akan mereka. Fahum, fahum lah. La yu'minun, ya. La yu'minun, tidak mereka beriman. Anzarta, fi'il madhi. Mudhari'nya tunzir tu, tunziru asalnya. Bari dhamma. Anzaro, anzaro, yunziru. Yunziru. Lalu jadi ta, tunziru. Ya. Itu madhi dengan mudhari'. Okey, semak semula. Waja'alna min baini aydihim sadda. Dan telah kami jadikan daripada hadapan mereka, ya, ada sekatan. Wa min khalfihim sadda, dan daripada belakang mereka ada sekatan. Wa agsaynahum, lalu telah kami tutup akan mereka. Fahum, maka mereka la yu'minun, tidak mereka beriman. Jadi mereka yang menolak kebenaran ini, seolah-olah ia ada dinding depan belakang yang membentengi mereka daripada menerima cahaya iman itu. Sehingga mereka tak lihat kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia tak nampak. Sentiasa salah ya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad sentiasa tak betul, sentiasa salah. Inilah sikap mereka. Ya. Mereka jadikan dakwah Nabi SAW itu sebagai sesuatu yang tidak dihargai. Baik, ya.
Mengikut cerita dan sejarah, bahawa Nabi juga pernah membaca ayat ini ketika dia dikepung oleh orang musyrikin. Ya, dan orang musyrikin ini sebelum itu sudah bermesyuarat. Mesyuarat apa? Mereka telah putuskan dalam mesyuarat itu bahawa mereka nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi. Jadi pada masa itu Nabi sudah dikepung di rumahnya. Kemudian Nabi SAW keluar daripada rumah itu pada tengah malam, dan kedudukan Nabi diganti oleh Sayyidina Ali. Kedudukan Nabi atau tempat tidur Nabi diganti oleh Sayyidina Ali. Dan Nabi keluar ketika itu ke orang musyrikin tengah berjaga di bawah, dalam keadaan dia terlena. Nabi bacakan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan Nabi mengambil pasir dan Nabi letakkan pasir itu atas kepala mereka. Letak pasir sikit-sikit atas kepala mereka sambil berjalan, nak menunjukkan mereka betul lena, tak sedar. Nabi baca ayat ini ketika Nabi keluar daripada kepungan itu. Jadi kerana ada contoh daripada Nabi, maka kita boleh juga gunakan ayat ini untuk menutup, menyelubungi mata-mata mereka yang berbuat jahat kepada kita. Jadi orang kata, oh ayat ni ayat custom, kata dia. Biasalah orang-orang kita ni. Kata dia ketika pemeriksaan tu, dia baca ayat ni. Maka beg dia tidak dah digeledah macam mana orang-orang lain digeledah. Beg dia tak digeledah. Dia baca ayat ni. Ayat penutup mata. Wallah alam. Jadi ada kisahnya macam itulah. Al-kisahnya ayat ini Nabi ada baca macam tu. Artinya boleh kita baca ayat ini biiznillah, dengan izin Allah. Wasawaun faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka telah kami tutup akan mereka, maka mereka melihat. Mereka tidak melihat Nabi SAW keluar. Wasawaun alaihim, dan sama sahaja atas mereka. Anzartahum, sama ada telah engkau beri ancam akan mereka, amlam tunzirhum, atau tidak engkau beri ancam akan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Mana orang-orang kafir Quraisy yang degil, terutama ketua-ketua Quraisy ini, yang melampau-lampau, keras hatinya. Sama ada Nabi bagi ancaman atau peringatan atau tak bagi peringatan. Sawaun, kata Allah Ta'ala, sama sahaja. Mereka sikapnya sama saja, la yu'minun, tidak mereka beriman. Mereka tak akan beriman. Macam itulah degilnya mereka. Mereka bukan nak menilai, tak nak menilai langsung, melainkan nak cari kesalahan, nak cari keburukan. Jadi kita dalam hidup pun macam itulah. Jangan kita seperti puak-puak musyrikin ini. Kita nilaikan cakap seseorang itu. Mungkin dia tidak ada kedudukan, tapi daripada kata-katanya itu benar. Tak mestinya orang yang punya kedudukan kata-katanya mesti nak diikut. Benar. Terkadang orang yang teraniaya itu kita rasa dianggap mereka itu salah, tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu kadang benar. Jadi macam itulah kita kena nilaikan, jangan kita hentam semuanya salah. Baik, kita sambung lagi. Innama, sesungguhnya tidak lain. Tunziru, engkau beri ancam. Man, akan orang yang
ittaba'a telah mengikut ia. Az-zikra akan peringatan. Dan bracket Al-Quran. Wa khasya dan telah takut ia. Ar-Rahman akan Tuhan yang Maha Pemurah. Akan Tuhan yang Maha Pemurah. Bil ghaib, di waktu ghaib. Fabashirhu, maka gembirakanlah oleh engkau akannya. Maka gembirakanlah oleh engkau akannya. Bimaghfiratin, dengan keampunan. Wa ajrin, dan ganjaran. Karim, yang mulia. Ayat 12. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nuhyi, kami menghidupkan. Al-mauta, akan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami tulis. Ma, akan apa yang. Qaddamu, telah mereka sediakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Dan bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kulla syai'in, dan tiap-tiap sesuatu. Ahsainahu, telah kami jumlahkan akannya. Fi imamin mubin, dalam kitab yang nyata. Bracket di Lauh Mahfuz. Imam di sini dengan makna kitab. Ya. Dengan makna kitab. Kitab yang nyata mana kitab induk. Sebab itu disebut imam. Imam kan depan. Ketua. Jadi mana kitab induk dia lah. Imam Mubin. Ya. Biasa semula. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya tidak lain, engkau beri ancam akan orang yang telah mengikut ia akan az-zikra. Az-zikra ini mana peringatan. Ini maksudnya ialah Quran. Jadi Quran ini salah satu nama Quran, Al-Furqan, Az-Zikru. Ya. Jadi Az-Zikru ini termasuk nama Al-Quran. Jadi ya, yang mau mengikut ya, peringatan atau ancaman Nabi ialah mereka yang mau mengikuti Al-Quran ini. Wa khasyar Rahman, dan telah takut dia akan Tuhannya Rahman bil ghaib, di waktu ghaib. Maknanya mereka yang takut Allah ketika dia bersendirian. Ghaib ni maknanya tak ada orang. Ya, waktu tak ada orang, dia takut Allah. Ya, waktu ada orang, lagilah dia takut Allah. Ya.
Biasanya kan orang nak buat dosa ni tak ada orang. Ya, kalau ada orang dia tak nak buat dosa. Ya, orang nampak. Jadi macam itulah maknanya ketika dia gaib bersendirian, ya ketika itulah dia juga takutkan Allah. Inilah ya manusia yang mau menerima atau mau mengikuti engkau ya Muhammad. Fabashirhu, maka gembirakanlah oleh engkau akannya bimaghfirah, dengan keampunan wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Gembirakanlah kepada mereka keampunan daripada Allah dan ganjaran yang mulia, yaitu syurga yang Allah janjikan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami menghidupkan akan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis akan apa yang telah mereka sediakan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Ya, maknanya ya Allah tulis apa yang mereka sudah sediakan, iaitu ya amal-amal ya yang mereka sudah ya sediakan di dunia. Ya, manusia ini beramal ya. Jadi amalan itu ya, kebaikan ataupun amalan keburukan ya Allah tulis. Dan juga bekas-bekas peninggalan mereka. Ada mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang baik, maka jadi pahala buat dia. Ada orang meninggalkan peninggalan yang jahat, maka ya dia akan ya dapat dosa daripada peninggalan itu. Ya, contohnya orang yang ya menulis buku. Ya, kalau buku agama hendaklah bersandarkan kepada Quran dan hadis. Jangan buat buku agama ikut diri sendiri. Ya, ikut cara diri sendiri, ya. Mestilah disandarkan dengan Al-Quran, disandarkan dengan hadis, macam ulama-ulama, ya, ulama-ulama mazhab macam mana mereka menulis kitab-kitab mereka, sandarannya Quran, sandarannya hadis, ya. Macam itulah. Jangan seperti kita, ya. Kalau buat solat macam kita solat, ya, solat macam itulah, tak ada sandaran. Macam mana Nabi solat, ya, macam mana Nabi takbir, macam mana Nabi rukuk, tak ada pun semua. Ya, solat macam itulah. Macam seolah-olah ni agama dia sendiri punya. Jadi seandainya kita salah ya, mengajarkan orang tentang hal agama ini, ya buku kita tersebar luas, orang gunakan, orang amalkan ya, dengan cara yang salah. Ingat, itulah bekas-bekas peninggalan kita, dosa yang kita paksa tanggung. Ya, tapi kalau seandainya kita ya meninggalkan buku-buku itu, macam mana imam-imam mazhab meninggalkan kitab-kitab mereka, ya sudah tentulah pahala akan mengalir berterusan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu telah kami jumlahkan akannya dalam kitab yang nyata ya, atau terang. Jadi kitab yang nyata ni kitab induk. Allah tulis dah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah dah jumlahkan di Lauh Mahfuz. Dan besok pada hari akhirat ya kita akan baca Iqra kitabaka wa kafa bi nafsika hasiba, dalam surah Isra. Bacalah kitab engkau dan cukuplah dirimu sendiri yang menghitung. Baik, sampai situ dulu untuk surah Yasin. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof. Kita tengok ya, pelajaran sorof. Kita buat ulang kaji. Boleh buka mic ya, pelajaran sorof kita. Hari itu bab apa itu kita belajar? Buka mic ya, mic tak buka. Ustaz, nak buat suara Ustaz. Nak buat suara. Tak apa. Sekejap ya, saya cek. Dah 100. Suara dah 100%. Dah 100. Tapi tak tahu kenapa. Saya rasa bukan kerana Ustaz punya mic kot. Dia pun dah 100 lah. Sebab Ustaz punya mic okey ya. Ataupun Ustaz kena dekat dengan mic juga. Cakap dekat dengan mic. Betul. Biasanya yang lain okey. Ya, yang lain okey pula. Selalu Puan Zaini ya yang apa?
Huzaini yang komplit. Saya tak tahu yang kawan-kawan yang ada Hajar Rosna. Hajar Rosna pun tak ada suara macam mana. Boleh dengar tak? Clear tak? Dia tak reti nak buka tu. Itulah, dia tak buka mic. Dia tak reti. Tak apalah, nanti buka dah tertutup pula nanti. Tak apalah, biarkan. Okey, sekarang ni bilangan berapa? Tak ada ribat. Yang berapa ni? 40. 40. Untuk semakan 40 ya? Okey. Kita teruskan dengan wazan if'ala yaf'ailu if'ialan if'ail la taf'ail muf'ailun muf'ailun. Cuba ihdaudaba teruskan. Ihdaudaba. Okey. Yahdibu. Ihdidaban. Okey, lagi. Ihdaudib. Ihdaudib, okey. La tahdaudib. Okey. Muhdaudibun. Okey. Muhdaudabun. Okey, itu nama jadi, makna dia jadi bongkok. Yang nombor 2, I'syau Sabah. I'syau Sabah. Mudhari. Ya syau shibu. Masdar. I'syaban. Isim fa'il. Fi'il amar. I'syau shibah. Nahi. La ta'syau shibah. Isim fa'il. Mu'syau shibun. Isim maf'ul. Mu'syau syabun. Ya. Itu mana jadi banyak rumput. Nombor 3. Ya. Igrau raqqa. Okey, mudhari. Rauriku. Masdar. Ighriraqan. Amar. Rauriqriqa. Nahi. La rauriqa. Isim fa'il. Raurikun. Isim maf'ul. Raurakun. Okey. Nombor itu mana berlenang air mata. Nombor 4, Isyau Sabah jadi keras seperti kayu. Syau Sabah. Mudhari. Syau Shibu. Masdar. Shishaban. Ya. Amar. Syau Shiba. Nahi. La syau Shiba. Isim fa'il. Syau Shibun. Isim maf'ul. Syau Sabun. Ya, itu maknanya jadi keras seperti kayu. Ya. Kayu. Baik, kalau kita nak letakkan makna, contoh yang akhir sekali, jadi keras seperti kayu. Kalau madi macam mana? Telah jadi keras seperti kayu ia. Iya, betul. Mudhari. Ia jadi keras seperti kayu. Ya, masdar. Menjadi keras seperti kayu. Okey, amar. Jadi keras seperti kayulah engkau. Ya, nahi. Jangan engkau jadi keras seperti kayu. Ya, isim fa'il. Yang jadi keras seperti kayu. Isim maf'ul. Yang dijadikan keras seperti kayu. Ya, alhamdulillah, mumtaz. Jadi dengan wazan yang bab sudasi, wazan yang ketiga ini, ya, maka habislah bab sudasi. Jadi untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan domir, ya. Domir. Domir ni dah masuk bilangan 1, ya. Bilangan 1. Bilangan 1 domir. Ya, jadi bilangan 1, kalau jamak dia disebut domair. Ad-domairu tu maknanya domir. Maknanya ganti nama. Ya. Jadi domir ini, ya,
Yang kita belajar ni namanya domirun munfasilun. Domir yang berpisah. Domir yang berpisah. Yang berpisah. Ya. Domir yang berpisah, ya, terdiri daripada, ya, marfu dan mansub. Marfu ni yang sebelah atas, ya, huwa, hiya sampai habis tu. Kemudian yang bawah ada lepas garisan 2 tu. Yang bawah iyahu, iyahuma sampai habis, itu mansub namanya. Mansub. 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 Yang atas? Marfu. 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 Ya. Marfu. Okey, domir ni, ya, asas dia ialah 14. 3 lelaki, 3 perempuan macam tu. Ya. Contohnya, huwa, huma, hum untuk lelaki. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna. Cuba tengok atas dia, ditulis mufrad ghaib. Mufrad ghaib, maknanya mufrad ni tunggal, satu. Ghaib ni maknanya tak ada di hadapan kita. Ganti nama yang tidak ada di hadapan kita. Kalau berdua, sama. Huwa, huma, sama. Kalau jamak untuk lelaki, hum. Kalau perempuan, hunna. Okey. Kemudian yang tengah pula, anta. Kalau perempuan, anti. Kalau berdua, antuma. Berdua juga antuma. Sama. Tapi bila jamak, antum dengan antunna untuk perempuan. Di atas ditulis mufrad mukhatab. Mufrad tunggal. Mukhatab tu maknanya orang yang diajak berbicara. Mukhatab. Ataupun ganti nama kedua. Ya, ganti nama kedua. Jadi, ya, ganti nama pertama wa huma hum itu. Kemudian anta antuma antum ni ganti nama kedua, disebut mukhatab, orang yang diajak berbicara. Yang akhir ana, nahnu. Ini namanya mutakallim. Mutakallim maknanya orang yang bercakap. Kita sendirilah. Saya, ana saya, nahnu kami. Ya. Saya nak faham, Ustaz. Apa maksud domir yang berpisah ni? Apa dia punya? Domir yang berpisah ni, maknanya dia tidak bersangkut dengan isim ataupun fi'il. Dia tak melekat. Macam Tak melekat. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Huwa tu, dia tak melekat pada ahad. Allahu tidak bersifat pada Allahu. Jadi dia berpisah sendiri. Berpisah tu maksud. Dia tak ada dia. Dia tidak terikat. Ya. Okey. Jadi dalam huwa dengan hiya tu bawah ada makna dia berdua, mereka, kemudian engkau berdua, kamu, saya, kami. Jadi itu makna untuk ganti nama, ya. Dia lelaki perempuan bagi kita ni sama, ialah dia. Kalau berdua, dia berdua. Tak boleh dia, mereka berdua, tak boleh, ya. Dalam domir, ya, mengikut pendeta Za'bah berasaskan Arab, kalau dia tak boleh dikatakan mereka. Kalau dia seorang, kalau dia berdua, sebut berdua, tak boleh mereka lagi. Tapi sekarang bahasa kita ni dah, ya, orang tak faham orang dah tak faham mengenai tata bahasa Arab. Ya, mereka dah ubah. Contohnya mereka berdua. Nampak tak? Sekarang punya bahasa. Ya, bahasa Malaysia kita. Dia menyebutkan berdua tu mereka berdua. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya dia berdua. Kemudian mereka tak boleh berdua lagi. Mereka dah ramai. Begitu dengan berdua. Dia tu satu kan berdua. Dia berdua. Mula-mula dia seorang. Lepas tu, kalau berdua ditambah berdua. Dia berdua. Kita tak boleh sebut mereka berdua sebab dua tu dah kira lebih pada satu. Tak boleh sebut mereka berdua. Mereka mengikut bahasa Arab, dia dah lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Lebih daripada 2, mana 3 ke atas semuanya mereka. Mereka. Macam tu. Samalah dengan engkau,
Kalau seorang, kalau berdua tetap engkau berdua, tak boleh kamu berdua. Jadi kamu ni dah menunjukkan ramai. Ya. Kemudian ana makna saya, nahnu tu makna kami, saya, kami, macam tu. Ya. Okey, yang mansub ni pula, ya, domir yang bersambung. Ya, mana yang mansub ni dia akan dia mesti berkaitan dengan fi'il ataupun isim. Oh, yang ni yang bawah, agak bawah dua garisan ni domir yang bersambung. Dia bersambung sebelumnya ada isim atau fi'il. Sebelumnya. Sebelumnya ada isim atau fi'il atau huruf. Yang mana bersambung Ustaz? Ambil contohnya. Nanti Iyahu. Iyahu, iyahuma, iyahum. Sekarang hu, dia bersambung dengan iya. Dia tak boleh tiba-tiba hu saja. Mesti ada awalnya iya, ya, ataupun perkataan lain, contohnya misal kata kitab. Kitabuhu. Macam tu. Kitabuhu. Kalau baginya lahu, ada lam huruf lahu. Macam tu. Ya. Dia mesti ada perkataan sebelumnya. Jadi sekarang ini dipanggil domir yang bersambung Ustaz ini tak bersambung. Yang bersambung akan datang. Kita akan yang ni yang kita ni iyahu ni bukan sambung tak? Masih lagi domir yang berpisah. Ya. Domir kita akan jumpa domir ini. Ya, domir ni domir berpisah yang atas lah. Yang bawah ni yang bersambung betul lah. Tu yang saya pun dah confused. Bersambung. Okey. Domir yang bersambung yang bawah ni iyahu, iyahuma. Jadi contohnya kalau huwa, kalau bersambung jadi hu. Kalau hiya bersambung jadi ha. Tengok atas dengan bawah ya. Kalau huma sama. Kalau hum sama hum, huna sama dengan huna. Okey. Tapi kalau anta, tengok anta atas, kalau untuk bersambung tak ada anta lagi dengan ka, iyaka. Anti, iyaki. Tak boleh iya, anta, iya, anti, tak boleh. Iyaka, iyaki. Antuma, iyakuma, antuma, iyakuma. Sama. Iyakum, iyakunna. Agak antum, iyakum. Antuna, iyakunna. Atas antum. Kalau sambung, iyakum. Kalau ana, iyana. Iyaya. Iyaya. Kalau nahnu, iyana. Mana kena hafal lah Ustaz ni. Kena hafal lah. Sebaiknya memang hafal lah. Contohnya begini hafalan dia. Wa huma hum, ya huma hunna. Okey. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Okey, itu untuk 14 yang marfu Yang mansub pula ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Macam tu ya. Itu cara menghafal dia lah. Ya. Yang bawah sekali ni apa hal? Yang bawah sekali. Yang bawah sekali baris akan berubah pada ayat. Kadang bunyi hu, kadang bunyi hi, makna sama. Ya, kalau perempuan dia tak berubah. Perempuan tetap ha. Kalau huma tak berubah, huma juga. Walaupun dia juga boleh buah hima. Itu patutnya ada tulis hima ya. Kalau hum, dia juga boleh him. Huna boleh hinna. Letak baris yang hima tu, yang huma tu, cuba letak baris bawah, dua-dua tu ya, hima. Huma juga boleh hima. Boleh hima. Kalau ka untuk lelaki tak boleh tukar, ki tetap ki, kuma tetap kuma, tak boleh kima kuma ya. Kum tetap kum, kuna tetap kuna. Ya, na, tu samalah. Ya. Jadi besok kalau jumpa bisa kata bihi dengannya. Kan bunyi bawah kan?
Bihi. Jadi maknanya nya juga dengannya. Macam tu. Dengan Kalau misal kata minhu daripadanya. Dia tak boleh minhi. Minhu. Macam tu. minggu. Tapi kalau minhuma. Kalau berdua lah minhuma ya. Kalau dia bihi kalau berdua bihima. Jadi hima kena hima juga. Ya. Jadi tak apa, saya tak payah sambung lagi. Nombor 1 ni kalau boleh cuba dihafalkan dah. Ya, wa humahum sampai ana nahnu. Ya. Tapi nak menghafal 3 lelaki 3 perempuan ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Macam tu. Kemudian baru iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyahum. Sebaiknya hafal lah, lagi baik. Ya. Ini yang masalah faham. Yalah. Ini domir ya namanya. Kalau jamak disebut domair. Dalam Quran tu nak mahir kan dia mana apa maksud berpisah, apa maksud bersambung. Cuba tengok nombor 6. Cuba tengok nombor 6 dulu. Nombor 6. Buka balik nombor 6. Ini nombor 1 ya. Cuba tengok nombor 6. Okey. Nampak tak? Baitu maknanya rumah kan? Baituhu. Jadi rumahnya macam tu. Baituhuma, baituhu macam tu. Ya?